Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, hari ini kita akan masuk unit baru iaitu unit 8. Kita akan belajar tentang asid dan alkali. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran, sila buka buku teks muka surat 106 hingga 110. Okay, tengok reaksi muka ni berbeza. Okay. Jadi, mengapakah reaksi muka mereka berubah setelah mereka merasa asid, alkali dan neutral? Sifat bahan boleh diuji dengan menggunakan kertas litmus. Okey, kertas litmus ni, contoh dia kat bawah ni. Kertas litmus ni mempunyai dua warna iaitu satu warna merah dan satu lagi berwarna biru. Jadi, kegunaan kertas litmus ni ialah untuk menunjukkan perubahan warna apabila diuji menggunakan asid dan alkali. Okey, kejap lagi kita akan menunjukkan bagaimanakah perubahan warna yang ditunjukkan oleh kertas litmus akan mempengaruhi sama ada sesuatu bahan itu adalah asid, alkali ataupun neutral. Okey, cuba perhatikan perubahan warna pada kertas litmus. Okey, gambar yang pertama, apabila kita masukkan kertas litmus ke dalam bahan berasid, kertas litmus yang berwarna biru akan bertukar menjadi warna merah, manakala kertas litmus yang berwarna merah tidak akan mengalami perubahan. Yang boleh tengok dalam gambar ni. Okey, untuk bahan yang kedua, apabila kita mencampurkan kertas litmus ke dalam bahan beralkali, kertas litmus yang berwarna biru tiada perubahan berlaku, manakala kertas litmus yang berwarna merah akan bertukar menjadi warna biru. Bagi bahan neutral pula, kedua-dua kertas litmus tiada mengalami perubahan warna setelah dimasukkan ke dalam bahan neutral. Okey, ingat jika bahan berasid, kertas litmus akan bertukar merah. Manakala bagi bahan beralkali pula, kertas litmus akan bertukar menjadi warna biru. Okey, ingat jika bahan berasid, hujung dia D, dia akan bertukar menjadi red. D, ingat berasid, red. Alkali, blue. Okey, untuk memudahkan awak semua ingat. Sekarang kita akan menguji bahan menggunakan kertas litmus. Sila rujuk buku teks muka surat 110. Okey, bahan yang digunakan ialah yang pertama cuka, yang kedua air minuman, yang ketiga jus oren, yang keempat air kapur sirih, yang kelima air gula dan yang keenam air soda bikarbonat. Bahan pertama ialah cuka. Okey, apabila kita menguji kertas litmus ke dalam cuka, kertas litmus berwarna biru bertukar menjadi merah dan kertas litmus berwarna merah tiada perubahan. Jadi ini bermakna cuka ialah bahan berasid. Ingat, berasid, red. Jadi bertukar menjadi warna merah. Manakala bagi air minuman pula, kedua-dua kertas litmus tidak mengalami perubahan. Ini kerana air minuman ialah bahan neutral. Okey, untuk bahan yang ketiga iaitu jus oren, kertas litmus biru bertukar menjadi merah dan kertas litmus merah tiada perubahan. Ini kerana jus oren ialah bahan berasid. Okey, seterusnya air kapur sirih. Apabila dimasukkan kertas litmus warna biru, tiada perubahan. Manakala apabila dimasukkan kertas litmus berwarna merah, ianya bertukar menjadi warna biru. Ini kerana air kapur sirih ialah bahan beralkali. Seterusnya air gula. Apabila dimasukkan kertas litmus, kedua-duanya tidak mengalami perubahan. Hal ini kerana air gula ialah bahan neutral. Dan yang terakhir sekali, air soda bikarbonat. Apabila dimasukkan kertas litmus berwarna biru, tiada perubahan yang berlaku. Manakala apabila dimasukkan kertas litmus berwarna merah, kertas itu bertukar menjadi warna biru. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa air soda bikarbonat ialah bahan beralkali. Antara contoh bahan berasid ialah yang pertama buah mangga, yang kedua limau nipis, yang ketiga nenas, yang keempat cuka, yang kelima oren dan yang keenam asam jawa. Okey, tengok ni adalah antara contoh bahan berasid. Manakala ini pula ialah contoh bahan beralkali, antaranya ialah kapur sirih, bayam, bunga kubis, badam, avokado dan juga terung. Sekarang kita akan menguji bahan-bahan ini menggunakan kertas litmus. Sila rujuk buku aktiviti muka surat 71 dan kita akan perhatikan perubahan warna pada kertas litmus ini bersama-sama. Okey, antara bahan yang akan digunakan untuk uji kaji ini ialah yang pertama sabun, yang kedua pencuci muka, yang ketiga kicap, yang keempat air asam jawa,
Yang kelima, minyak masak. Dan yang keenam, air soya. Okey, kita tengok apabila kita meletakkan kertas litmus berwarna biru ke dalam sabun, kertas litmus itu tidak mengalami perubahan. Manakala bagi kertas litmus warna merah akan bertukar menjadi biru. Hal ini kerana sabun ialah bahan beralkali. Seterusnya ialah pencuci muka. Apabila kita masukkan kertas litmus berwarna biru, tiada perubahan yang berlaku, dan apabila kita masukkan kertas litmus berwarna merah, ianya bertukar menjadi biru. Hal ini kerana pencuci muka juga ialah bahan beralkali. Seterusnya, kita menggunakan kicap. Apabila kita masukkan kertas litmus berwarna biru, ianya bertukar menjadi warna merah. Dan kertas litmus merah pula tidak mengalami perubahan. Jadi, kicap ialah bahan berasid. Seterusnya, air asam jawa. Apabila kita masukkan kertas litmus berwarna biru, ianya bertukar menjadi merah, dan kertas litmus berwarna merah tidak mengalami perubahan. Jadi, air asam jawa juga ialah salah satu bahan yang berasid. Seterusnya, kita akan menggunakan minyak masak. Apabila dicampurkan dengan kertas litmus berwarna biru, tiada perubahan yang berlaku, dan apabila dimasukkan kertas litmus berwarna merah, tiada perubahan yang berlaku juga. Jadi, minyak masak ialah bahan neutral. Yang terakhir sekali, air soya. Apabila dimasukkan kertas litmus berwarna biru dan kertas litmus berwarna merah, kedua-duanya tiada perubahan. Jadi dapat kita simpulkan bahawa air soya ialah bahan neutral. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahawa bahan berasid kebanyakannya ialah bahan yang berasa masam. Okey, bila kita rasa tu masam, contohnya macam limau, asam jawa, tadi masam kan? Dan kebanyakan bahan juga apabila sentuh dia berasa perit kerana dia berasid, jadi dia bersikap menghakis. Manakala bagi bahan beralkali pula, kebanyakannya adalah berasa pahit. Contohnya tadi seperti bayam dan terung. Jadi kebanyakan bahan ini apabila disentuh ianya licin. Okey, dan bagi bahan neutral pula, kebanyakannya berasa tawar, manis dan masin. Okey, sebagai contoh tadi, air gula dan juga air soya. Dan kebanyakan bahan juga berasa licin dan kesat apabila kita sentuh. Bagaimana pula dengan air kopi? Air kopi ni rasanya pahit, tapi bila kita uji dengan kertas litmus berwarna biru, warnanya berubah menjadi merah. Maka ianya berasid. Jadi sebenarnya tidak semua bahan yang berasa pahit bersifat alkali, dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Untuk kita menentukan sesuatu bahan itu berasid ataupun beralkali, kita perlulah menggunakan kertas litmus. Jadi sekarang sila siapkan buku aktiviti muka surat 72 hingga 74. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih.